Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung pelajaran minggu lepas. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang al-jumlatul fi'liyah, iaitu ayat yang bermula dengan kata kerja ataupun perbuatan. Okey, hari ini kita akan tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan al-fi'lu ataupun al-af'al. Okey. Okay, dalam bahasa Melayu, al-fi'lu ataupun al-af'al disebut sebagai perbuatan ataupun kata kerja. Cikgu ulang lagi sekali. Al-fi'lu ataupun al-af'al maksud perbuatan atau kata kerja. Contohnya, makan, minum, tidur, pulang, pergi, baca dan sebagainya. Okey, next. Okey. Kita nak tengok pula apakah jenis-jenis atau bahagian al-fi'lu ataupun al-af'al. Okay, yang pertama, ada 3 jenis ataupun bahagian al-fi'lu ataupun al-af'al. Yang pertama al-fi'lul madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari' dan yang ketiga al-fi'lul amri. Okey, cikgu ulang. Yang pertama al-fi'lul madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari' dan yang ketiga al-fi'lul amri ataupun nak mudah kita sebut sebagai fi'il amar. Okey, kita akan tengok satu persatu jenis-jenis fi'il ni. Okay, hari ni kita hanya akan fokuskan kepada fi'lul madhi sahaja. Okey. Okey, kita tengok al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi dalam bahasa Melayunya bermaksud kata kerja atau perbuatan yang telah berlaku. Dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai past tense. Okey, cikgu ulang. Al-fi'lul madhi bermaksud kata kerja atau perbuatan yang telah berlaku, yang telah terjadi. Yang pada masa lalu lah. Contohnya past. Dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai past tense. Okey. Okey, seterusnya kita tengok misal ataupun contoh untuk fi'il madhi. Okey, yang pertama kataba, telah tulis, fataha, telah buka, jalasa, telah duduk. Okey, kataba, telah tulis, fataha, telah buka, jalasa, telah duduk. Okey, contoh lain. Ghasala, telah basuh, syariba, telah minum, qara'a, telah tulis. Raja'a, telah pulang, najaha, telah berjaya. Ulang. Ghasala, telah basuh, syariba, telah minum, qara'a, telah tulis, raja'a, telah pulang, najaha, telah berjaya. Okey. Okey, kalau kita semua perasan, setiap maksud perkataan tu ada perkataan telah. Kenapa kena ada telah? Sebab ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kan maksudnya telah berlaku, past tense. Jadi maksud bahasa Melayunya mesti ada telah. Telah tu maksudnya perkara yang telah berlaku lah, yang dah lepas. Okey. Okay, kita tengok pula macam mana cara penggunaan fi'il madhi untuk muzakkar dan muannas. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan muzakkar dan apakah yang dimaksudkan dengan muannas. Okey, muzakkar bermaksud lelaki, muannas bermaksud perempuan. Okey, cikgu ulang. Muzakkar bermaksud lelaki, muannas bermaksud perempuan. Okey, contoh ayat untuk muzakkar, qara'a aliyun al-kitaba. Qara'a aliyun al-kitaba maksudnya Ali telah membaca buku. Okey. Ali telah membaca buku. Okay, tengok untuk muannas pula. Nanti cikgu terangkan. Okey, kita baca dulu ayat dia. Qara'at Fatimah al-kitaba. Qara'at Fatimah al-kitaba. Okey. Apakah perbezaan antara muzakkar dan muannas? Qara'a dan qara'at. Okay, kalau kita nampak di situ, untuk muzakkar dekat perkataan qara'a tiada ta. Okey, tiada ta. Tiada ta mati. Untuk muannas pula ada di hujung
di perkataan qara'a ada ta mati. Kenapa? Okey, itulah perbezaan dia. Kalau muzakkar lelaki, okey, aliyun ni lelaki kan. Jadi perkataan dia adalah perkataan asal. Fi'il madinya adalah perkataan asal qara'a. Okey, tapi kalau dalam ayat tu ada nama perempuan, muannas, daripada qara'a dia menjadi qara'at. Mesti tambah ta. Ta mati. Okey, itu bezanya. Macam mana kita nak bezakan antara fi'il madi untuk lelaki dan fi'il madi untuk perempuan. Okey, boleh tengok dulu. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, sama macam tadi, muzakkar lelaki, muannas perempuan. Contoh untuk lelaki. Syariba at-talibu al-ma'a. Syariba at-talibu al-ma'a. Maksudnya pelajar lelaki itu telah minum air. Okey, pelajar lelaki itu telah minum air. Okey, dalam ayat ini syariba adalah fi'il madi. Okey, tengok muannas pula. Syaribat at-talibatu al-ma'a. Syaribat at-talibatu al-ma'a. Maksudnya pelajar perempuan itu telah minum air. Okey, pelajar perempuan itu telah minum air. Okey, apa beza antara muzakkar dan muannas dekat situ? Okey, dekat syariba tak ada ta. Okey, dekat fi'il madinya tiada ta mati sebab selepasnya adalah nama lelaki at-talibu. At-talibu adalah lelaki sebab dia tak ada ta marbu, tiada ta marbutah. Okey, kat sini kenapa syaribat? Sebab selepasnya adalah nama perempuan, at-talibatu. Kenapa talibatu tu perempuan? Sebab dia ada ta marbutah. Okey. Jadi daripada syariba dia menjadi syaribat. Okey, boleh tengok dulu perbezaan antara muzakkar dan muannas. Okey, senang je nak ingat. Untuk fi'il madi lelaki tiada ta mati di hujung, dan untuk fi'il madi perempuan ada ta mati di hujung fi'il madi tersebut. Itu sahaja bezanya. Tak susah pun. Okey, syariba, syaribat. Contoh fi'il lain, zahaba, zahabat. Okey. Ataupun kita tengok contoh tadi, qara'a, qara'at. Okey. Okey, setakat itu sahaja. Seterusnya cikgu akan bagi latihan. Maaf, bukan latihan, nota, dan kita boleh buat nota lah. Nanti dah siap boleh hantar dekat cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.